Hari ini Wali, kita ni ada satu lagi wawancara bersama dengan Ustaz Haji Samali bin Haji Adam selaku pegawai pelajar di bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan. Dan tajuk yang bakal disampaikan ni nanti Wali ialah mengenai sinaran tahun baru. Ini bertepatan sekali lah ya dengan kita ni hari ini melangkah ke tahun baharu 2024 Masihi. Pastinya pengharapan kita ni yang baik-baik sahajalah ya. Dalam tahun 2024 ini. Jadi sinaran tahun baharu 2024 berada di sebelah kiri saya. Tidak lain lagi, tidak bukan Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam, Pegawai Pelajaran Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya ni kita ni indah bersama. Betul. Last kita ni bersama mungkin tahun lepas kali. Betul, di ujung tahun juga. Di ujung tahun juga. Di awal tahun. Di awal tahun 2023 dan sekarang di awal tahun 2024. Alhamdulillah. Tetapi gembiralah ya dapat bersama dengan Ustaz Haji Samali sekali lagi dalam ruangan wawancara ini. Sihat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semakin gembira, sehat, semakin sihat. Saya nampak pun bersinar-sinar. Sama macam tajuk kita ini nih pagi ini, sinaran tahun baharu 2024 masih ini ya. Jadi macam mana umur kita ni mulakan ruangan wawancara ini? Okey, baiklah Ustaz, sebagai mukadimah perbincangan pagi ini, apakah yang dimaksudkan dengan sinaran tahun baru 2024 itu? Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, iaitu nikmat umur, nikmat masa, nikmat kesihatan, sehingga pada hari ini kita dapat diketemukan di awal tahun 2024 Masihi. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru kepada para penonton sekalian dan juga sahabat saya Wali dan juga rakan kerja Ummu. Mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru ini kita semakin bersemangat dan semakin bersinar di dalam meneruskan kehidupan kita di masa akan datang, kerana kita yakin bahwasanya tahun 2003 bukanlah bermakna kita ni gagal di dalam menempuh perjalanan, tetapi anggaplah ia sebagai memberi inspirasi kepada kita ni dan juga sebagai memberi sokongan dan semangat untuk kita ni terus mengharungi kehidupan, dan insya-Allah kita mengharapkan adanya suatu hasil, iaitu kejayaan, kesempurnaan, kerana kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Betul. Itu perlu kita pahami. Sebab kadang-kadang walaupun tahun demi tahun adanya perubahan bilangan bilangan tahun, tetapi kadang-kadang manusia lupa, seolah-olah bila mana ada pertambahan tahun, bertambahan umur, maka ia mengira bahawasanya tidak ada kesudahan di dalam kehidupannya. Tetapi sebenarnya bila mana kita melihat pandangan Islam itu sendiri, bahwasanya kehidupan manusia itu ia akan mempunyai suatu kesudahan yang cuma kita tidak pasti, tapi kita yakin ada dan akan berlaku. Maka sebab itulah kenapa kita perlu melihat kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan cabaran dan juga ujian, dan supaya kita yakin bahawasanya kita melalui kehidupan ini agar adanya sinaran-sinaran. Yaitu artinya sinaran ini adalah adanya kuasa yang memberi sokongan dan juga tenaga yang memberi kekuatan kepada kita agar melalui kehidupan ini dengan yakin bahawasanya Allah itu ada dan Allah lah yang akan menentukan segala-galanya apa yang berlaku. Kita ni kadang-kadang merancang, tetapi apa yang dirancang tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Maka itulah sebenarnya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang perlu kita memahami daripada falsafah kehidupan manusia, bahwasanya apa yang berlaku maka itulah sebenarnya ketentuan daripada Allah. Cuma manusia diperintahkan oleh Allah agar sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berunsur kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itulah kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surah Al-Qasas Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah perintahkan kita supaya mencari
ganjaran-ganjaran pahala untuk akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa, jangan lupa nasib kamu di dunia. Bermakna kehidupan kita ini ada keseimbangan di antara kehidupan dunia, dan keinginan dunia dan juga akhirat. Kalau kita ini dunia saja melupakan akhirat, maka sebenarnya kita ini menjadi seorang yang gagal. Kita ini akan menjadi manusia yang celaka di akhirat nanti. Maka sebab itulah kenapa kita ini mencari kehidupan itu di dunia, dan juga kita ini cari kehidupan, kesenangan, kemuliaan, kebaikan di akhirat dan dunia dan akhirat. Sehingga kata Allah, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Sebenarnya kita ini kehidupan kita ini Allah banyak membantu kita ini tanpa kita sedari. Satu kadang-kadang kita ini melihat bila mana seorang itu mendapat kesusahan ataupun musibah. Baru-baru ini mungkin ada masalah kesihatan, dan bila 2 tahun lepas juga kita ini menghadapi masalah COVID dan sebagainya, maka seolah-olah ada yang melihat bahwasanya ini adalah merupakan satu ancaman. Tetapi kalau kita ini berpikiran positif, maka kita melihat ini adalah sebenarnya sebahagian daripada mungkin teguran, dan manusia perlu kepada muhasabah diri untuk memperbaiki dirinya, bahwasanya mungkin ada kesilapan-kesilapan yang perlu dilakukan. Maksud itulah kenapa kita ini wa ahsinu, sentiasa berbuat baik, dan kata Allah lagi, wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Jangan menyusahkan orang lain. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan. Maka inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai sinaran tahun baru 2024, di mana kita ini akan melakukan suatu perkara yang terbaik. Dan kalau boleh kita ini inginkan melakukan suatu perubahan hidup. Perubahan di mana mungkin tahun 2023 daripada segi keduniaan, pekerjaan kita ni slow sikit. Mungkin kadang-kadang kita ni sudah yang sudah belajar kemudian untuk mendapatkan pekerjaan susah. Belum lagi belum ada rezeki. Jangan kita ni menyalahkan kepada takdir. Jangan menyalahkan takdir. Maka hendaklah kita ni adanya satu alternatif ataupun cara untuk yang penting kita ni ada usaha untuk menjayakan diri kita ni. Ada kerja, buat kerja sendiri. Buat kerja sendiri. Ciptakan pekerjaan. Betul. Biar kita ni, inilah yang dikatakan sebenarnya, jangan kita ni berputus asa. Orang yang berputus asa itu adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah. Bagi kita ni berusaha. Apatah lagi daripada soal daripada segi ibadah kita ni pun sebenarnya bukan hanya setakat dunia, tapi akhirat itulah juga yang kita ni cari, di mana kita ni perlu adanya cara bagaimana kita ni memperbaiki diri dalam soal ibadah. Betul. Sembahyang, puasa dan sebagainya. Mungkin juga Ustaz, kenapa kita ni punya masa depan itu kita ni dah dapat lihat. Mungkin kerana kalau kita ni dapat lihat masa depan kita ni tu, mungkin kita ni lihat sama ada kita ni bahagia ataupun sebaliknya, dan juga mungkin kalau kita ni tahu kita ni indah akan berusaha. Kita ni indah macam kalau kita ni nanti kita tahu kita ni ada masalah duka. Jadi kita ni macam nanti aku ni. Jadi kita ni macam indah bersemangat jadinya Ustaz. Betul, baik. Jadi alhamdulillah kalau kita ni berpandukan kepada syariat Al-Quran dan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni pahami bahawasanya ketentuan Allah itu adalah pasti. Di mana Allah telah menetapkan rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing, suka dan duka Allah sudah tetapkan, jodoh, ajal maut, semua Allah sudah tentukan. Cuma peranan kita ni sebagai hamba Allah iaitu hanyalah untuk berusaha dan juga kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni perlu bermotivasi ataupun memotivasikan diri supaya jangan kita ni menjadi orang yang lemah semangat dan juga tidak ada wawasan, tidak ada matlamat dalam kehidupan, kerana ini semua adalah menyebabkan kita ni tidak akan menjadi seorang yang menyerlah dalam kehidupan. Maka itulah kenapa kalau kita melihat kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang bahunya seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Rasulullah
mengatakan kepada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya, wahai Abdullah, jadilah kamu hidup di dunia ini sebagai seorang pelancong, gharib ataupun orang asing, ataupun abirus sabil, ataupun orang yang pelancong, orang yang mengembara. Sebenarnya kita ini adalah istilahnya sebagai pengembara. Singgah sahaja. Singgah saja. Pengembara iaitu orang yang kalau kita ni dalam bermusafir, kita ni mestilah apa namanya ni tindakan kekal di sana. Kita ni akan ada satu destinasi yang kita ni cari lagi. Malah kadang-kadang kita ni mengembara dan kita ni balik semula. Balik semula, lurus. Belayar kita ni sekalian. Belayar dan ia akan balik semula. Itu yang dikatakan sebagai kehidupan dunia. Jadi kita ni dunia ni adalah supaya menjadilah orang yang pengembara, iaitu adanya bekalan di dalam perjalanan dan sebagainya. Kemudian lalu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan lagi, "Idza amsayta fala tantazur as-sabah." Apabila kamu berada di waktu petang, maka jangan lagi tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantazur al-masa. Bila sudah waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Wa khudh min sihatik lima radik, artinya dan gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakan waktu hidupmu itu sebelum datang kematian. Kalau kita lihat pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang menjelaskan tentang bahwasanya ada dua keadaan manusia, yaitu sakit dan juga mati. Bila mana seorang itu sakit, ia memang sukar untuk melakukan rutin harian, beribadah kepada Allah pun kadang-kadang jadi masalah. Maka ketika sihat itulah maka peluangnya untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Betul. Tetapi bila masa sakit pun sebenarnya masih ada peluangnya untuk beribadah. Tapi apa halnya kalau sudah mati, maka tidak ada lagi untuknya kembali kepada Allah ataupun untuk melakukan bentuk ketaatan. Maka sebab itulah kenapa kita mengatakan kehidupan dunia bersempena dengan kita ni menyambut tahun baru 2024 dan Allah memberi peluang bagi kita ni untuk masih mampu bernapas dan juga masih lagi dalam keadaan sihat, maka kerjakanlah amal ibadah sebaik mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah. Saya suka ya dengan perkongsian yang mulia Ustaz Haji Samali pagi ini sekitar tajuk kita Sinaran Tahun Baharu 2024 Masihi ya. Yang menjadi pertanyaan kita ini Ustaz ya. Kenapa kita ni melakukan perubahan yang positif ya? Satu, memang nampak jelas pulang sudah jawapan bagi persoalan tersebut, tetapi mungkin boleh juga dikongsikan perkara tersebut, dan kita ingin mengetahui juga ya bagaimana tips, mungkin ada cara untuk kita ni kekal konsisten di dalam meneruskan perubahan tersebut. Memang dipercayai ni sebulan dua ni semangat berkobar-kobar ni, tetapi menjelang pertengahan tahun sekarang setelah ditimpa pelbagai cabaran dan juga dugaan, semangat semakin melemah. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit mengenai perkara ini. Terima kasih Wali. Baik. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan memang kita ni mahukan yang terbaik. Malah kalau apa-apa pun yang kita ni cari di dalam kita ni melakukan perkara, contoh makan saja. Memang makan pun kita ni mau yang makanan yang terbaik. Ada kita ni mau yang ada khasiat, yang ada apa namanya ni, yang datangkan penyakit kita ni dah mau. Tambah lagi datang tu dari sumbernya mana? Betul. Kemudian tempat tinggal pun kita ni mau tempat tinggal yang terbaik. Jodoh pun Wali ya. Jodoh yang terbaik. Yang terbaik, betul. Saya setuju. Semua kita inginkan yang terbaik. Maka sebab itulah kalau kita inginkan melihat yang terbaik, maka perlunya ada perubahan. Dan setelah adanya perubahan, dan maka kita ni perlu ada istiqamah, iltizam di dalam melakukan perubahan tersebut. Maka perkara yang paling penting adalah kita ni ingin melakukan perubahan, lihat kepada matlamat itu sendiri. Matlamat perlunya perubahan. Kemudian kita ni lagi jangan lupa berdoa dan jangan lupa bahwasanya sentiasa menjaga waktu sembahyang, insya-Allah. Luar biasa sekali ya. Jadi perkongsian sedikit tersebut ya, tips-tips yang dibawakan
Mudah-mudahan akan dapat memberikan sinar harapan baharu di tahun baharu 2024 masing ini ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Haji Samali Adam, Ustaz ya, kerana bersedia bersama kita pada pagi ini. Masa sebenarnya suntuk sekali ni. Banyak sebenarnya yang ingin kita ditanyakan lagi, tetapi tidak mengapalah ya. Mudah-mudahan ada jodoh, pertemuan, kesempatan seterusnya nanti kita ini akan berbincang lagi. Selamat tahun baru Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.